Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Kadi wilayah Persekutuan, detektif, saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak tuan rumah Cik Harun, jadi izinkanlah saya memulakan upacara kita ini, iaitu upacara akad nikah. Dan sebagaimana ada biasa, saya mulakan dengan memegang tepak sirih. Kata orang, tepak sirih ini tanda taklim. Sirih dan pinang membuka kata, gambir dan kapur penambah mesra, kata orang tua. Jadi inilah barangkali nanti wakilnya Cik Sabri, saya buka Cik Sabri tepak sirih kita ni. Jadi bagaimana yang biasalah, saya cadangkan pada Cik Sabri makan pinang, biar saya makan sirih. Jadi saya cadangkan Cik Sabri jadi ketua untuk meminang, biar saya pula jadi ketua untuk mengatakan boleh. Nampaknya nak berjawab. Sirih muda, kacip pun baru. Sirih tuan, kacipnya hamba. Kacip hamba. Itulah, ulangkan sekali. Sirih muda, kacip pun baru. Sirih tuan, kacipnya hamba. Baru menantu tuan, saya pun begitu. Jika demikian, bersaudaralah kita. Tepat nampaknya tu. Jadi nak menantu lah tu. Jadi beginilah, kerana nampak dah ada duit di depan ni, jadi hantaran di bawah tu saya terima lah. Tapi adakah cincin di bawah sama? Kerana kecil tapak tangan di tadah bakul, kalau ada cincin kita jalankan ijab kabul. Tercapai hajat sanak saudara, silaturahim kasih bersambung. Cincin dia hajat ada bersama, mana jarinya nak disarung. Cincin tunangan cantik dan indah akan disarungkan oleh pengantin. Jadi segala janji tepat dah sudah. Kalau begitu, saya memohon pula lah kepada Tuan Kadi untuk menjalankan urusan menikah. Ijab kabul. Persilakan Tuan Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampaknya saya fahamlah majlis yang singkat yang telah berlalu. Nampaknya majlis ini diserahkan pula kepada saya, maka saya pun tak mendengar lagi lah, meneruskan tugas yang diserahkan kepada saya petang ini. Dan saya terus perbicaraan saya dengan pengantin lah, kerana itu tepat sasaran saya pada hari ini, iaitu pengantin ya. Sekarang Syarif ya. Apa dipaham daripada upacara yang singkat tadi, memang Cik Syarif memang dah setujulah dengan apa yang dirancang itu kan. Kalau begitu saya sebagai tugas, sebelum saya melakukan upacara akad nikah ini, saya ingin menunaikan satu tugas suci sebagai seorang
Muslim, dan di samping tugas jawatan saya utamakan tugas sebagai seorang Muslim lah, yang selalu digalakkan supaya sentiasa menasihati di antara satu sama lain ke arah berbuat baik dan ke arah jalan baik dan meninggalkan segala kemungkaran. Jadi kalau Cik Syarif pada menyahut apa kalimat yang saya sebutkan nanti, dengan resminya Cik Syarif adalah menjadi seorang suami yang bakal insya-Allah akan menjadi bapa di arena hidup yang berubah dari apa yang telah ditempuhi oleh Cik Syarif selama ini. Saya percaya sebelum ini Cik Syarif dipaham daripada borang ni, Cik Syarif belum pernah kahwin lagi, bukan? Jadi tentulah kalau setelah diijab kabulkan nanti Cik Syarif telah berubah arena hidup dan menjadi seorang suami, tentulah tanggungjawab dan tugas sebagai seorang suami itu lain daripada tugas atau tanggungjawab yang dialami oleh Cik Syarif sebelum ini sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa, yang hanya bertanggungjawab terhadap kedua ibu bapa dan hidup pun bebas. Sebab kata burung nak terbang ke mana pun boleh. Akan tetapi apabila telah berkahwin nanti menjadi seorang suami, agak perkara itu berubah sedikit, kerana kita sebagai seorang suami yang selalu kasih sayang kepada isteri tentu menaruh ingatan yang sentiasa bahawa di rumah nanti ada orang yang menunggu kepulangan kita. Jadi kalau keluar bertugas ke sana sini, mestilah kalau tak dapat balik, hendaklah diberitahu apa cara yang boleh yang Cik Syarif tak dapat balik di masa-masa yang selalu pulang. Kalau selalu makan bersama di rumah, tak dapat makan di rumah itu hari, sebab saya beritahu dia, ini adalah satu cara untuk memelihara kemesraan dan kasih sayang di antara suami isteri, dan untuk mengelakkan sangka dan pergaduhan di kemudian hari. Kerana kita sebagai suami bukan hanya sentiasa menunggu taat setia dan perkhidmatan, tumpu kasih sayang daripada isteri saya terhadap kita, bahkan kita adalah juga perlu tumpukan kasih sayang kita kepada suami isteri, seperti dan memberi layanan yang baik, yang penuh lemah lembut dan kasih mesra kepada isteri, seperti mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksud sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap isteri dan keluarga kamu, dan aku adalah sebaik-baik kamu terhadap isteriku. Rasulullah mengaku bahawa dia sendiri pernah memberi layanan yang baik, lemah lembut dan kasih sayang lebih daripada kita umat sekalian terhadap isteri dia. Jadi kita dipesan supaya sentiasa memberi layanan, kasih sayang, pengawasan terhadap isteri. Kerana suami pada asalnya hukum, kita suami mesti sediakan rumah, mesti bertanggungjawab terhadap penjagaan rumah, makan minum dan sakit yang kita mesti, itu semua menjadi tanggungjawab suami, ya. Samping itu pula isteri dituntut supaya menumpukan taat setia yang tak berbelah bagi kepada suami. Kalau dulu bakal isteri itu hidup bersama kedua ibu bapa dia hanya tumpu taat setia kepada kedua ibu bapa. Akan tapi apabila berkahwin, isteri dituntut supaya tumpukan taat setia yang tak belah bagi kepada suami. Walaupun kita tak harus membelakangkan kedua ibu bapa, kerana kita juga disuruh taat dan membuat lebih baik kepada kedua ibu bapa. Akan tetapi apabila berkahwin, suami adalah lebih aula ditumpukan taat setia ke apa tingkah laku, gerak geri, perbuatan yang dilakukan oleh suami, sekiranya naklah direla oleh suami. Saya kira melakukan perkara yang tak senonoh dengan sewenang-wenang terhadap isteri, seperti saya kata tadi lah, Rasulullah berpesan supaya sentiasa memberi layanan yang baik, yang penuh kasih mesra
pada isteri. Satu lagi tanggungjawab yang besar kepada Cik Sharif ini hari berlipat ganda daripada suami yang biasa, kerana saya difahamkan Cik Sharif akan berumah tangga dengan seorang saudari baru kita, yang mana keadaan begini perlulah Cik Sharif memberi tunjuk ajar dan bimbingan yang lebih daripada seorang yang berkahwin dengan seperti biasa. Walaupun saya tidak nafikan banyak di antara pemudi-pemudi dan pemuda juga tak asing yang perlu diberi tunjuk ajar dan menasihat dari segi pengetahuan agama yang tak kurang seperti mana yang perlu kita berikan pada saudara baru, kerana adik mereka itu tidak tidak begitu memahami. Jadi itu tugas Cik Sharif adalah menjadi bebanan yang lebih untuk memberi tunjuk ajar dan nasihat dari segi pengetahuan agama kepada isteri, dan supaya beliau juga berjaya, dan Cik Sharif sendiri juga berjaya membimbingnya supaya jadi seorang muslimah mukminah yang baik seperti mana yang dikehendaki oleh agama Islam kita. Jadi sejauh mana jayanya Cik Sharif memberi bimbingan dan tunjuk ajar dan nasihat kepada isteri, pahalanya akan berganda daripada suami yang lain. Walaupun saya tak anggap tugas dan tanggungjawab itu ada suami-suami yang lain yang berkahwin dengan orang Islam biasa, kalau bakal isterinya itu seorang yang tidak mengetahui pengetahuan agama, tugas dan tanggungjawabnya pun sama, mendapat pahala yang besar. Sekiranya Cik Sharif dapat memelihara bakal isteri nanti hingga sampai ke akhir hayat, mekalkan dia bersama-sama kita hingga ke akhir hayat. Jangan separuh jalan saya minta Tuhan jauh, nanti dia akan mengoleh ke belakang, itu wala'iyadzabillah lah, minta Tuhan jauh. Itu yang amanah yang paling besar yang tertanggung di atas beban Cik Sharif. Sekarang ini bukan setakat nak memeliharakan kasih mesra suami isteri, bahkan mengekalkan bahtera Cik Sharif ini nanti supaya seumur hidupnya kekal di atas agama yang dipilihkan, ya. Satu lagi jadi beban Cik Sharif mengawasi isteri tentang tingkah laku dan sembahyang, pakaian, yang mesti Cik Sharif mengawasilah. Kerana kalau apa yang kita lihat di Kuala Lumpur sekarang ini, di kalangan muda-mudi lebih-lebih lagi, dan ada juga tua-tui pun berlaku juga, bukan setakat muda-mudi saja. Kalau kita berjalan di tengah bandar Kuala Lumpur tu, kita tak kenal dah mana satu muda, mana satu mudi, ataupun mana satu tua atau tui. Sama saja kalau tengok di belakang, ya, sama saja. Tak kenal lagi dah mana satu muda, mana satu mudi. Jadi ini adalah satu kemungkaran yang besar yang ditekankan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Abdullah bin Abbas. Lafaznya biar izin saya sebutkan lafaz hadis itu kerana ini sangat penting supaya Cik Sharif tahu nanti, dan Cik Sharif dapat mengawasi dan menghindarkan daripada tertimpa dosa yang tidak diingini nanti. Kerana kalau tak tahu ini dan tidak memberi nasihat pada isteri, apa dosa dan perbuatan yang dibuat oleh isteri terlibat pada suami sama. Sejauh mana, selagi mana suami tidak memberi nasihat, tidak melarang pada isteri supaya jangan berbuat demikian, dosanya timpa pada suami. Begitulah kalau ada anak nanti, dosanya timpa kepada anak sama. Ya. Pertamanya pakaian. Saya tengok kalau keluar di Kuala Lumpur tu, tak kenal lah saya cerita tadi mana satu muda, mana satu mudi. Ya, maknanya sumpah dah. Kalau kita tengok dari belakang, kita tak kenal yang mana satu perempuan, yang mana satu laki-laki. Hadis Nabi yang saya sebutkan itu berbunyi, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wa la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa'. Boleh jadi Pak Imam kita faham, tahu apa lebih kurang maknanya. Biar saya sebutkan, la'ana itu maknanya kutuk. Mana Tuhan kutuk perempuan-perempuan yang juga mau menyerupai laki-laki. Dulu kalau perempuan
kerana yang lebih melakukan perkara ini orang perempuan. Sebab itu hadis ini didulukan orang perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang laki-laki yang cuba nak menyerupakan perempuan. Jadi apa pakaian yang kita mewarisi daripada nenek moyang kita Melayu yang ditentukan laki-laki dah tentu, bukan? Tak payah ditafsirkan lagi pakaian ini untuk laki-laki. Melayu je dulu, jangan sebut Islam. Islam lebih-lebih lagi tentukan pakaian laki-laki yang begini, pakaian yang perempuan yang begini. Bukanlah nak campur aduk, buah lantan bukan ikut kehendak nafsu je. Apa pakai yang ikut selera. Kita tengok dalam TV tu pakai elok, kita nak pakai saja. TV itu nak merosakkan kita, bukan pesaka nenek moyang kita. Itu pesaka syaitan yang bawa masuk ke dalam masyarakat kita. Jadi tak bolehlah apa yang kita tengok dalam TV itu kita nak tiru bulat-bulatnya. Laki-laki pemuda-pemuda cuba nak mencuri rantai, pakai rantai dan loket sama. Itu kita dah tahu dari asal dah. Kita cilik mata lagi loket itu adalah pakaian orang perempuan, bukan? Jadi kalau laki-laki nak ambil loket tu nak pakai, dia sendiri nak jadi perempuan. Malulah orang laki-laki nak jadi perempuan. Jadi sekarang ni oleh kerana syaitan dah masuk ke dalam masyarakat kita, malu tu dah habis dah. Jadi apa kalau tak ada malu nanti, apa nak buat pun kita buat. Itu jadi saya berpesanlah kepada Cik Sharif, kalau ada sahabat handai, jadi tugas Cik Sharif beri nasihat. Kalau isteri pelaku sendiri dah memang aula lah, lebihlah utama Cik Sharif beri nasihat supaya menghindarkan perkara yang terkutuk itu kalau dilakukan. Jadi sebab pada itu semayanglah, kerana semayang itu amanat yang tinggi yang diterima sendiri oleh Rasulullah SAW direct semasa Isra' Mi'raj, bukan terima melalui malaikat Jibril. Jadi kalau tak sembahyang, kita dapat nama je lah Islam. Walaupun kita beranak daripada kedua ibu bapa Islam, kita mewarisi Islam kalau kita tak sembahyang. Kerana sembahyang itu tiang agama. Kalau tak ada tiang, di mana kita nak bina rumah? Buatlah apa spesifik. Kalau kita tak sembahyang, dapat yang nama kalau Muhammad, Muhammad lah. Muhammad itulah dia dapat. Jadi sembahyang itu besar, ya. Jadi besar tanggungjawab Cik Sharif memberi nasihat isterilah supaya dia tekun sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Itulah akhir pesanan saya supaya untuk menunaikan tugas saya sebagai menyampai saja, dan terima tak terima itu diserah pada individu masing-masing. Dan Rasulullah SAW pun sendiri cuba nak mengislamkan bapa saudaranya Abu Talib, akan tetapi tak berjaya juga. Abu Talib mati dengan tidak mengucap doa syahadat, dan berdoa Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat Quran yang bermaksud kamu tidak berupaya memberi hidayat kepada orang yang kamu kasih, kamu hanya cumanya menyampaikan saja. Jadi tugas Rasul menyampaikan, dan terima dan tak terima itu hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada seseorang itulah. Jadi kita syukurlah kita sebagai orang Islam, dan kita dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Dan dengan itu kita syukur dengan menunaikan segala suruhan dan larangan dia. Setakat ini saya cukuplah, saya rasa nasihat saya sebagai, kalaupun sebagai pengajar etik berenang kepada Cik Sharif, dan untuk menempatkan kata-kata wadadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mana kita janganlah selalu cemooh untuk menyebut-nyebut, mengingatkan saudara Islam, kerana itu adalah memberi manfaat kepada orang Islam kita sendiri. Dan saya teruskanlah upacara akad nikah, ya. Sebelum pada itu mari kita beramai-ramai untuk menimba pahala bersama dengan kita beramal-amal beristighfar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hajatan wa syarafa. Asyhadu an la ilaha illallahul halimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أولي الفضل العميم وبعد. Pengantin-pengantin yang kita raikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertama kali yang kita ketahui mengenai keluarga ialah perkahwinan yang didahului dengan ikatan yang dinamakan akad nikah. Akad nikah ini adalah satu perkara yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala memberi penilaian yang tinggi dan mensifatkan ianya sebagai salah satu daripada nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surah Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan rahmatnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk kamu wahai kaum laki-laki istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berpikir. Al-Quran menjelaskan betapa pentingnya hubungan ini yang ianya mengandungi dua pengertian. Pertama, akad nikah itu yang disifatkan sebagai ikatan suci dan sebagai nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Keduanya yang tertimbul daripada akad nikah itu sendiri. Sehubungan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Surah An-Nisa ayat pertama yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah, yakni takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yaitu Hawa, dan yang membiarkan daripada keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu memohon dengan menyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim antara kaum kerabat. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Yang membangkitkan perkahwinan ini ialah untuk mengembangkan masyarakat dengan zuriat yang saleh serta berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan di antara suami isteri dan rumah tangga amnya, supaya sentiasa berada dalam kehidupan yang bersatu padu. Kerana keturunan yang subur, kuat dan saleh biasanya timbul dari keluarga yang teguh dan bahagia. Sedangkan keluarga yang teguh dan bahagia itu hanya dapat dibentuk dengan adanya perasaan cinta dan kasih sayang serta saling menghormati di antara segenap anggota keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya semasa hidup di dunia ini supaya berkahwin di antara laki dan perempuan dengan diadakan peraturan-peraturan yang lengkap supaya sempurna daripada peraturan dan perhubungan di antara haiwan dan makhluk-makhluk yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu wa takatharu fa inni mubahun bikum al-umama yaumal qiyamah." Maksudnya, berkahwinlah dan berbiaklah bagi tujuan untuk membanyakkan bilangan anggota keluarga dan masyarakat kamu, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan bilangan kamu di hadapan umat-umat lain di hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Tazawwaju wa la tutalliqu, fa inna Allah la yuhibbu at-tawaqin wa la at-tawaqat." Berkahwinlah kamu, tetapi janganlah kamu bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat benci kepada lelaki dan perempuan yang hanya semata-mata mencari kelazatan sehingga dengan secara haram dan liar sekalipun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kawinnya ada 5 rukun: suami, isteri, saksi, wali dan ijab kabul.
Ijab tu lafaz yang saya sebut tadi, dan kabul lafaz yang ke syarif itu. Itu lafaz. Selesai saya bagian ya. Syarif, aku nikahkan di kau, aku kawinkan di kau akan Aliza binti Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Syarif, aku nikahkan di kau dan aku kawinkan di kau dengan Nur Aliza binti Abdullah secara wali hakim dengan mas kawin RM80 tunai. Aku menikah dengan Nur Aliza binti Abdullah mas kawinnya RM80 tunai. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لكما وعليكما في كل خير جمع بينكما. اللهم ألق بينهما المحبة والوداد واهدهما سبيل التقوى والرشاد وطول أعمارهما في رغد العيش والسرور ودوام الهناء وانشراح الصدور واجمع بينهما على كمال الوفاق والاختلاف واجعلهما من أهل القناعة والعفاف وارزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يعم الأصباط والأحفاد. اللهم اصبر علينا النعم ووسع عليهما الأرزاق واحفظهما من مكائد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق وبلغهما المآرب والمطالب واحسن لهما بمنك وكرمك العواقب. اللهم امنحنا كلنا جميع ذلك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بالرحمة والمغفرة وافتراقنا من بعده بالعصمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيدا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مولودا إلا ربيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya telah melafazkan ta'liq yang berbunyi, ta'liq yang berbunyi tiap-tiap kali saya tidak memberi akan istri saya yang bernama Nur Aliza binti Abdullah akan nafkahnya yang mencukupi pada adat namanya 4 bulan atau lebih, maka bolehlah istri saya itu mengadu pada hakim syarak. Jika disabitkan oleh hakim itu akan aduannya, maka gugurlah talaknya satu. Dan tiap-tiap kali saya rujuk akan istri saya tersebut pada akad nikahnya dengan ketiadaan redanya, maka gugurlah pula talaknya saja.
Tadi saya sehari dengan amatnya tanda-tanda sehari sehari hari tadi. Satu lagi hari Ahmad. Indah itu kok. Kitchen. Ini kau tak boleh dah, jindak juga. Mana cameraman? Orang lelaki mesti tinggi. Bagus juga, bagus juga. Dekat sikit. Mana senyum sikit. Dia salah saya ni. Jangan saya elok aja. Boleh main pada Okey. Apa lagi saya bagi dia? Salam. 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 Saya dah lelaki perempuan lah. Di dalam ni. Salah tadi perempuan ada lelaki perempuan.
3,000. Dia ada